Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 83 kes baru jangkitan COVID-19 dilaporkan kemarin di negara Brunei Darussalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes di negara ini meningkat kepada 723 kes. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, berkata demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat tambahan kes baru pada kluster aktif yang sedia ada. 29 kes bagi kluster Chong Hua KB, 6 kes bagi kluster 477, 4 kes bagi kluster Immigration, 3 kes bagi kluster Champion 7, 1 kes bagi kluster Total dan 1 kes bagi BSP HQ. Selain itu, terdapat 2 kluster baru telah dikesan, 2 kes baru pada hari ini iaitu kes 646 dan kes 652 telah dikaitkan dengan kes 495 yang dilaporkan pada 12 Ogos dan kes 618 yang dilaporkan pada 14 Ogos. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster 495, iaitu merujuk kepada kes 495. Satu kes baru pada hari ini iaitu kes 649 telah dikaitkan dengan kes 535 yang dilaporkan pada 12 Ogos dan kes 616 yang dilaporkan pada 13 Ogos. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster 535, iaitu merujuk kepada kes 535. Manakala terdapat 32 kes yang masih belum diketahui sumber jangkitannya. Kes-kes dalam kluster aktif ini adalah mereka yang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Manakala terdapat 4 kes import dicatatkan pada hari ini, yang mana kesemuanya telah tiba ke negara Brunei Darussalam pada 1 Ogos 2021 dengan menaiki penerbangan diraja Brunei BI 684. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, tiada kes yang telah disahkan sembuh di Pusat Pengasihan Kebangsaan, membawa kepada jumlah kes yang sembuh kekal sebanyak 330 kes. Ini bermakna terdapat 391 kes aktif telah direkodkan di negara Brunei Darussalam. Di kalangan kes aktif tersebut, 2 kes masih berada dalam keadaan kritikal yang mana kedua-duanya memerlukan bantuan pernafasan, 2 lagi kes di bawah pemantauan rapi di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 2,739 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 172,508 ujian. Dalam sidang media yang sama, Menteri Kesihatan juga menjelaskan kepada orang ramai bahawa individu yang telah menerima suntikan vaksin COVID-19 masih berkemungkinan dijangkiti oleh virus SARS-CoV-2, namun pada kebiasaannya jangkitan tersebut hanya akan menyebabkan kesan jangkitan yang ringan sahaja. Suntikan COVID-19 vaksin masih merupakan langkah yang paling berkesan bagi mencegah kesan jangkitan tersebut digantikan dengan pemakaian sungkup muka pada setiap masa, penjarakan fizikal dan menjaga kebersihan diri khususnya kerap mencuci tangan. Selain itu, pada lazimnya, suntikan dos kedua yang melengkapkan suntikan COVID-19 hanya akan berkesan sepenuhnya selepas 14 hari. Kementerian Kesihatan sedang berusaha untuk mempertingkatkan kapasiti program suntikan kebangsaan untuk memberikan kesempatan untuk lebih ramai lagi rakyat dan penduduk ini untuk menerima suntikan dengan segera. Marilah kita bersama-sama mengamalkan zikir, doa-doa dan amalan-amalan lain untuk memohon keampunan, petunjuk, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga, supaya negara Brunei Darussalam sentiasa dilindungi dari kemudaratan dan bencana penularan wabak COVID-19. Negara Brunei Darussalam menyasarkan vaksinasi 10,000 dos sehari bagi mencapai 100,000 dalam tempoh 2 bulan. Perkara tersebut turut dijelaskan oleh Menteri Kesihatan semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Mengenai kadar jangkitan COVID-19 di negara ini, jelas Menteri Kesihatan masih terlalu awal untuk mengetahui jangka sebenar bagi perkara itu.
Walau bagaimanapun, Kementerian Kesihatan menjalankan kaji selidik serial interval bagi mengetahui jangka masa seseorang mendapat jangkitan. Sementara itu, mengenai menjadikan pandemik COVID-19 sebagai endemik, Menteri Kesihatan menekankan akan kepentingan program vaksinasi. Jelas Menteri Kesihatan, jika penduduk di negara ini mencapai kadar 70 ke 80% divaksinasi, ia akan menjadikan sistem penjagaan kesihatan negara lebih terkawal. Ada niat untuk membeli sambil beramal. Auda tidak perlu bimbang kerana projek kongsi rezeki kita ni boleh menyampaikan niat murni Auda itu. Laporannya bersama kru RTB Mojo. Dengan berkonsepkan membeli sambil beramal melalui pembelian air botol untuk disedekahkan ke masjid-masjid di seluruh negara, projek kongsi rezeki Ketani menjadi wadah kepada masyarakat untuk bersedekah. Sejak dimulakan pada tahun 2017 oleh Awang Muhammad Wafi bin Injio, pengusaha beverage by Wafi, projek tersebut mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Berikutan sambutan memberangsangkan itu, projek tersebut pernah dilaratkan di kota suci Mekah dan Madinah. Orang boleh berkongsi rezeki dengan membeli air ini serendah RM1. So, bukan saya berkongsi dengan membeli air, kalau orang dapat melihat usaha ini pun orang akan share usaha ini, mudah-mudahan ya jadi asbab memberitahu ke orang lain dan orang lain pun ikut turut berkongsi rezeki. So itu konsep yang kami cuba bawakanlah. Walaupun mempunyai komitmen dalam perusahaannya, namun ia tidak menghalang Awang Muhammad Wafi untuk menunaikan amanah para pelanggannya untuk mengagihkan air-air botol kepada para petugas barisan hadapan. Ketika negara berhadapan penularan wabak COVID-19, tempahan bagi petugas barisan hadapan mendapat sambutan di luar jangkaan. Alhamdulillah, dengan bantuan kawan-kawan di 4 buah daerah ini, dapat kami tempuhilah masa ini. Kecuali untuk masa COVID ini, pergerakan kami sedikit terhad. Kami dia juga berani orang katanya saya saja merujuk, mesti kami plan bisa-bisa cukup penyerang sekali jalan itu. Semoga niat ikhlas yang diungkayahkan oleh pengusaha tempatan ini akan terus memberi manfaat besar kepada masyarakat. Lebih penting, ia akan menjadi amal jariah untuk saham di akhirat. Laporan Azizi Ahmad untuk Berita RTB. Teranah di rumah bersama melindungi. Berikutan situasi terkini COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Kesihatan memaklumkan perubahan perkhidmatan di beberapa pusat kesihatan akan dilaksanakan bermula hari ini, 16 Ogos 2021. Bagi pusat kesihatan berakas, hanya pesakit-pesakit yang mengalami gejala demam, batuk, selesma dan individu yang telah diarahkan untuk menjalani ujian swab COVID-19 sahaja diterima. Perubahan ini adalah termasuk perkhidmatan yang diberikan semasa waktu lanjutan. Walau bagaimanapun, pusat kesihatan berakas akan masih menerima sebarang kes kecemasan. Waktu operasi pusat kesihatan berakas adalah seperti yang tertera. Sementara Pusat Kesihatan Seria hanya akan menerima individu yang tidak mempunyai sebarang gejala demam, batuk, selesma atau pesakit yang diberikan perintah kuarantin atau notis pengasingan diri. Ujian swab COVID-19 kini adalah ditiadakan di Pusat Kesihatan Seria. Pesakit yang menghidap gejala demam, batuk, selesma atau pesakit yang diberikan perintah kuarantin atau notis pengasingan diri adalah dinasihatkan untuk hadir ke Flu ILI di Hospital Suri Seri Begawan. Walau bagaimanapun, Pusat Kesihatan Seria akan masih menerima sebarang kes kecemasan dan dibuka pada waktu yang telah ditetapkan. Bagi pusat-pusat kesihatan yang lain yang tidak menerima kes flu, orang ramai adalah dinasihatkan untuk menangguhkan dahulu sebarang perjumpaan bagi kes-kes ringan dan hadir jika benar-benar perlu sahaja. Kementerian Kesihatan dalam siaran medianya juga memaklumkan pemindahan sementara perkhidmatan di Pusat Kesihatan Jubli Emas Bunut ke Pusat Kesihatan Jubli Perak Sengkurung. Perkhidmatan-perkhidmatan tersebut termasuk klinik umum,
klinik ibu dan anak, perkhidmatan pengambilan darah dan perkhidmatan farmasi. Sementara itu, Pusat Kesihatan Jubli Emas Bunut akan mula beroperasi sebagai pusat vaksinasi Jubli Emas Bunut iaitu bagi pemberian suntikan vaksin COVID-19 bermula Selasa 17 Ogos 2021. Orang ramai yang ingin dapatkan suntikan vaksin COVID-19 di Pusat Vaksinasi Jubli Emas Bunut adalah dikendaki membuat tempahan terlebih dahulu melalui aplikasi Blue Health dan dinasihatkan untuk hadir 1 jam sebelum perjanjian bagi mengelakkan kesesakan di pusat vaksinasi tersebut. Berikutan penutupan beberapa lokasi klinik pergigian dan pengurangan perkhidmatan pergigian, Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Pergigian memaklumkan mengenai pembukaan perkhidmatan konsultasi secara dalam talian bagi pesakit-pesakit pergigian, iaitu melalui talian telefon 8117 981 atau 8117 936. Manakala bagi mereka yang berhasrat untuk menghantar pesanan ringkas melalui aplikasi WhatsApp, boleh menghubungi talian 8117 635. Pada masa ini, hanya rawatan-rawatan pergigian kecemasan yang tidak melibatkan aerosol sahaja yang dikendalikan dan tertakluk kepada saringan pemeriksaan di kaunter-kaunter yang disediakan di lokasi-lokasi yang berkenaan.